Sekali ketuk di mana kita akan cuba merungkai apa jua perkembangan sama ada politik maupun perkembangan semasa di Sabah. Saya Khairi Fitri dan juga Rina. Hari ini kita moderator di episod yang keberapa hari ini, Rina? 18. Kita di episod yang ke-18 dan hari ini kita bersama dengan Tuan Haji Samasuddin Yusof atau lebih dikenali sebagai SBY. Assalamualaikum. Selamat datang Tuan SBY ke podcast Sekali Ketuk hari ini. Waalaikumsalam, sekali ketuk. Okay. Sebelum Ya, kita Fitri, lanjutkan Rina. sebelum kita lanjutkan lagi podcast kita pada malam ini, marilah sama-sama kita share, viralkan seluas mungkin agar apa yang kita bincangkan pada malam ini mendapat manfaat untuk semua penonton-penonton di luar sana. Baik, Fitri. Betul. Dan tetamu kita hari ini Tuan SBY merupakan seorang penolong Ketua Penerangan UMNO Negeri Sabah yang juga merupakan Ketua UMNO Kalabakan, dan topik kita hari ini adalah berkenaan anak muda dan wanita, suara baharu PRN Sabah yang ke-17. Alright, kita terus ke soalan kita SBY, kita ke pengenalan mungkin ke suasana politik. Mungkin SBY sebelum kita masuk lebih jauh, mungkin SBY boleh ceritakan sedikit bagaimana suasana politik semasa di Sabah menjelang PRN kali ini. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Fitri. Waalaikumsalam. Rina kadang ya. Apa-apa saja. Oi, malam ni aku dengar Rina pula. Ini nama glamournya. Nama glamournya Tuan SBY. Rina, Nama okey. glamournya Rina hari ini. Rina. Dah terkatau lah ni malam. Baik. Okey. Okey, politik Sabah ni boleh saya gambarkan macam macam ibarat laut selepas ribut. Politik Sabah ni. Okey. Di permukaannya tenang, tapi di bawah tu begitu deras sekali. Gelora. Bergelora di bawah. Jadi maksudnya kalau kita tengok hari ini memang macam tenang je Sabah. Tapi hari ini kita tahu rakyat Sabah pastinya matang sudah. Akan buat keputusan, khususnya lagi anak muda. Mereka bukan lagi berpolitik yang kuat berteriak sana berteriak sini. Tapi saya yakin dan percaya kelompok anak muda dan wanita di Sabah kali ini pasti mencari sesuatu yang boleh membuktikan, bukan janji sana janji sini. Itulah saya gambarkan. That's why kalau kita tengok ribut, memang ribut, kan? Lepas ribut tenang, tetapi pastinya di bawah tu masing-masing tahu apa yang berlaku di tempat masing-masing. Di seluruh Sabah pun sama. Bukan saya tempat saya mungkin di Kalabakan, tapi saya yakin juga di Pantai Barat, di tempat-tempat lain pun sama. Suasana politik Sabah. Dan kita tahu memang seluruh pihak, seluruh parti pun menumpukan PRN Sabah 17 PR Sabah. PRU DU Sabah. Ya, betul. 2025. 2025 ni memang sangat-sangat menjadi tumpuan dari seluruh negara dan juga pemerhati asing kali ini. Baik SBY, ramai kata PRN kali ini akan menjadi gelombang anak muda. SBY setuju atau tidak dengan pandangan bahawa anak muda pada kali ini yang akan bakal menjadi penentu kemenangan ataupun undi yang lebih banyak dalam pilihan raya kali ini? Ya, kalau kita tengok memang statistik rata-rata pun tahu. Pengundi anak muda ni khususnya di 18 ke 40 tahun, mereka ni yang mendominasi. Setengah-setengah tempat sampai 65%. Betul. Average melebihi 50% pengundi anak muda ni. Jadi memang anak muda ni lah yang akan menentukan siapa yang akan memerintah. Kan? Jadi saya yakin dan percaya kita beri peluang kepada anak muda. Dan memang terbukti sebenarnya anak-anak muda ni bukan siap penentu, malah mereka juga sebenarnya boleh mengetuai politik masa depan dan hari ini. Kita tengok dulu sejarah Islam pun, kan, Sultan Al-Fatih, umur 21 tahun. Diberi kepercayaan mengetuai tentera Islam Utsmaniyah ketika itu. Umur 21 tahun menakluk kota Konstantinopel. 1453. Dulu zaman itu. Apalagi zaman sekarang kau diberi peluang anak-anak muda, kan? Okey, dalam pemerhatian SBY sendiri, macam mana perubahan sikap politik anak muda dan wanita sejak beberapa tahun kebelakangan ni? Kadang-kadang kita merasakan ni wanita memang jelas. Wanita memang ketika penglibatan wanita dalam politik ini, dalam semua parti pun ada yang secara langsung terlibat.
kan wanita-wanita dalam parti kita sendiri UMNO Barisan Nasional memang wanita terlibat. Cuma kadang-kadang peluang untuk mereka ke depan ni memang bersaing dengan kaum lelaki. Betul kan? Betul. Dan memang kita kadang-kadang dengar suara-suara wanita juga ingin mendapat tempat khususnya menjadi calon-calon di pilihan raya. Anak muda pun sama. Anak muda ni bukan tidak mau terlibat. Tapi kadang-kadang peluang Tidak ada. tidak diberikan kepada mereka. Betul. Di sebab tempat-tempat kami, contohnya saya ambil contoh di tempat kami di Kelabakan, kita memberi peluang kepada anak-anak muda untuk berkarya dalam politik. Tegar contohnya, Teh dan Sanggar ataupun Sanggar tu bahasa Tawau lah. Di sini dipanggil pisang goreng, kan. Betul. Teh dan Sanggar. Dan Tegar ini memang satu produk politik yang diambil daripada idea anak muda. Dan apabila kita menjelajah Tegar di sana, moderator tu yang sekarang yang kita telah buat beberapa siri ke belakang itu, hampir 20 siri. Okay. Moderator 20 siri ini kita ambil daripada yang kita jumpa di lapangan. Kan? Bukannya kita daripada parti kita ini tidak. Apabila 5 siri kita jumpa satu orang anak muda yang berminat untuk menjadi moderator dan kita beri peluang dan akhirnya memang anak-anak muda ni kalau diberi peluang Potensi. luar biasa. Potensi itu Sangat ada. luar biasa. Ya. Itu Rejuvenasi dalam parti itu sendiri. Baik, sebagai ketua UMNO bahagian, apa cabaran paling besar bila mendekati dua kelompok ini, iaitu anak muda dan wanita? Ya, persepsi bahwa UMNO ni parti sudah lama. Dan sebab saya bila diberi mandat mengetuai kepimpinan UMNO pada tahun 2023, salah satu yang kita buat adalah rebranding. Bukan rebranding nama parti, tidak. Approach kita rebranding. Pendekatan baru di parti kita terlibat kan. Salah satunya tu agenda digital lah. Agenda digital kita mendekati anak-anak muda. Dalam program-program yang kita buat di masyarakat, kita tayangkan di sosial media caranya cara baru. Kan? Dan yang boleh tahu ni anak-anak muda juga. Contohnya macam saya punya seorang pembuat video. Ini saya jumpa di lapangan juga. Okey. Anak-anak muda. Bagus video-video yang dihasilkan tu Kan, menarik. saya jumpa di lapangan anak muda ni. Okay. Saya yakin dan percaya kita ada anak muda di Tawau ni yang boleh buat video-video luar biasa ni. Dan apabila saya pergi satu kedai dipanggil Kopitiam Hans di Tawau. Okey. Saya lihat jumpa seorang anak muda ni, dia bertiga, seorang ni bawa kamera tau dia. Sarung kat mana dia panggil ni? Sling. Dia Sling kamera. Apa dia buat juga dia? Jadi saya tu tanya lah dia. Rupanya dia memang minat ambil kamera, ambil gambar dan buat video. Dan itulah video-video yang di page SBY ini daripada lain dari yang lain Betul. ya. Jadi, dia nampak outrageous. pendekatan-pendekatan ini akhirnya menarik orang muda mengikuti pergerakan-pergerakan politik. Dan saya yakin ini bukan saja di Kelabakan, di semua tempat pun sama. Kan? Okey, SBY nampak macam mana potensi anak muda dan wanita kalau mereka diberi lebih banyak ruang dalam politik tempatan. Macam saya kata, kalau mereka diberi ruang dan peluang, memang luar biasa. Kan, tengok di luar negara pun banyak ini hari di luar negara anak-anak muda sudah mengetuai, ada yang mengetuai negara dan sebagainya. Tetapi tidak dinafikan perlu ada gandingan yang mantap antara orang-orang berpengalaman Gabungan. dan anak-anak muda ni. Memang kerana anak muda ni juga ada emosinya, Betul. tapi perlu diseimbangkan Betul. dengan orang-orang yang berpengalaman. Kan? Itu pandangan saya lah begitu. Okey, berkenaan dengan anak muda ni, ramai anak muda bercakap mereka ni sudah muak dengan politik lama. Dari pandangan SBY sendiri, kenapa persepsi itu wujud dan bagaimana ingin mengubahnya dari persepsi muak dengan politik lama ini? Muak anak-anak muda muak. Mungkin mereka ni satu perkara yang saya perhatikan anak muda ni. Jangan suka berjanji kalau tidak mau ditunaikan. Dan ini perkara kalau setiap kali pilihan raya anak-anak muda tahu. Semua parti politik akan datang berjumpa dengan menggunung janji. Pelaksanaannya tidak ada. Kan? Ini kadang-kadang anak muda jadi muak lah. Mereka tahu. Ini parti pun sama saja semuanya.
Kan musim pilihan raya baru turun Ya, padang. betul betul. Barulah jumpa kami, barulah dia berjanji sana, janji sini. Hmm. Dan akhirnya selepas menang jumpa kami pun tidak. Ha, Dan ini antara teguran-teguran kepada saya tahu, ingatan-ingatan saya turun padang. Anak-anak muda. Bilang SBY kalau sudah menang sekarang okeylah SBY nih jumpa kami nanti sudah menang angkat tangan pun tidak Oh. kan ataupun dia hai ya hai. Ada jawaban hai. Ha. Bertegur pun tidak. Jadi ini mungkin antara perkara-perkara yang memuakkan anak-anak muda untuk menceburi ataupun terlibat langsung dengan politik. Kan? Ada juga yang kata anak muda sekarang ini lebih banyak bersuara di media sosial daripada turun mengundi, menterjemahkan yang di kertas undi. Adakah SBY nampak ini sebagai masalah ataupun peluang? Peluang sebenarnya Hmm. kan. Peluang cara kita mendekati mereka lah. Memanglah kalau kita tengok sekarang ni sosial media banyak dipelopori oleh anak muda. Dan ada pandangan mengatakan ada setengah-setengah pandangan anak-anak muda ni kadang-kadang memang kuat bersuara lagi-lagi di sosial media, tapi mungkin ngundi pun tidak turun. Kan? Betul, betul. Itu pandangan-pandangan setengah-setengah pihak. Tapi saya percaya bahawa mereka ni juga bertanggungjawab. Mereka ni juga anak-anak muda ni, jangan kita ingat anak-anak muda yang mungkin umur 18 ke 20. Tapi anak-anak muda juga sampai ke 40 tahun. Mereka juga ada keluarga, mereka pun sudah ada career. Betul. Kan? Mereka pun mau kestabilan politik. Mereka pun perlu kemakmuran dan mereka pun sudah sampai masanya mereka ni tidak mau try sudah. Betul. Sudah nampak berlaku sejak tahun 2018 hingga hari ini. Kan keadaan politik ini memang tidak tentu. Sebab try, betul. sebab fitnah 2018 akhirnya inilah. Sebab 2018 bila dengar terlalu banyak fitnah, anak muda sebut mau saya try lah. Kan? Tukar lagi. Dan sekarang ni kita tengoklah ada perkataan-perkataan baru yang muncul. Kasih naik balik BN. Ini menunjukkan mereka sudah jemu dengan mau try ni. Dan mereka mau mengembalikan satu parti yang memang ada track record yang baik. Iaitu Barisan Nasional. Okey, SBY dilihat aktif turun padang dan SBY dilihat mesra dengan anak muda dan juga wanita. Kita bercerita dulu dengan anak muda. Mungkin SBY sepanjang SBY turun padang, apa yang isu-isu utama anak-anak muda ni selalu bangkitkan? Satu program yang saya katakan tadi, Tegar. Ini satu program yang kita memang buat khusus anak-anak muda. Dan kita ada try, kalau program-program kita buat, kadang-kadang kita suruh kawan-kawan kita di Cawangan membuat. Anak-anak muda tak datang. Kan? Jadi itulah produk baru yang kita buat dipanggil Tegar. Okay. Dan akhirnya berkesan tau. Anak-anak muda yang fansitas, yang kita tahu yang neutral sebelum ini, tidak maupun terlibat politik ataupun mereka ni tidak ada parti, datang ke program-program kita. Setelah diubah kaedah, Yang sudah buat metodologinya kaedah. berjumpa. Dan cara pun kita ubah. Dulu kadang-kadang kita di depan ni macam style dulu ada meja, ada macam style masyarakat di kampung. Kan? JKK. Masyarakat di kampung. Ya, betul. Jadi anak muda ni dia mau cari yang benda-benda baru. Okey. That's why kita pun caranya cara baru. Ala town hall, kursi dia, tapi sebenarnya program duhala. Dan tidak banyak sebenarnya parti berani buat program duhala ni. Kadang-kadang dia sesi ceramah sejak sekali, lepas tu way tutup saja. jalan. Betul. Kan? Jadi antara perkara-perkara yang kita dapat melalui program Tegar atau turun padang secara duhala ni, memang rata-rata anak muda menyentuh tentang peluang orang untuk khususnya dari segi pekerjaan. Memang pekerjaan. Secara langsung SBY mendapat info secara orang bilang secara terus, secara langsung Ya. kepada anak muda. Ini terus menyentuh untuk anak muda kan? Betul. Dan orang pun kepingin macam negeri-negeri lain. Kan, kepingin macam Sarawak, kepingin macam jadi Johor. Bukan tidak mau pergi Melaya ataupun mencari peluang-peluang di negeri lain, tidak. Sebab di negeri kita ni kurang peluang. Kan. Tetapi melihat sumber yang ada di negeri Sabah ni, saya yakin dan percaya kalau diberikan satu kerajaan yang mempunyai track record dan memang ada pengalaman untuk mentadbir, Sabah boleh berubah jauh lebih baik daripada yang 7 tahun terakhir ini. Dan ini anak-anak muda mau
keterjaminan Mhm. mereka. Mhm. Kestabilan politik boleh mengubah ekonomi yang lebih baik Mhm. dan pastinya peluang-peluang pekerjaan untuk mereka. Mhm. Dan juga satu perkara yang dorang sentuh tentang adalah kemahiran, Mhm. latihan-latihan kemahiran. Tibet. Dan perkara-perkara seperti TVET ini yang jadi champion hari ini kita tahu. Kan, kita tahu adalah kerajaan yang perpaduan tapi dipimpin oleh Yang Muhammad Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Rata-rata sekarang di seluruh negara dan di Sabah juga memang program-program Tibet sangat rancak Betul. dan tidak tertinggal di negeri Sabah ini. Yang memberi peluang kepada anak-anak muda yang mungkin tidak begitu cemerlang dari segi akademik untuk menerima latihan dan pendidikan melalui TVET itu sendiri. Dan Which is sangat bagus. Itu perkara yang saya dapat juga input daripada anak-anak muda ni di lapangan. Saya terkejut tahu maklumat daripada anak muda. Mereka mendapat maklumat bahawa di Sabah ni banyak peluang pekerjaan. Khususnya contohnya dalam sektor pembinaan. Okey. Apabila subkon kita berikan kepada company-company besar macam China contohnya, kan, ataupun dari Korea, kerajaan negeri membenarkan setengah-setengah pekerjaan tu diberikan kepada rakyat China. Betul. Kenapa tidak diberikan kepada anak muda kita? Soal untung, soal gaji dorang, persepsi anak muda ni malas, orang Sabah ni malas, itu cuma persepsi. Betul. Kan? Peluang Peluang tidak ada. harus diberikan. Betul. Betul. Jadi kerajaan negeri Sabah kita ni harus bersikap tegas tentang perkara ini. Kan? Kalau kita mendengar sebelah pihak sejak, mereka ni pastinya memang mau melebihkan keuntungan. Betul. Tapi tanggungjawab kita sebagai kerajaan memberi peluang anak muda terlibat secara langsung dalam apa suatu sektor, termasuklah sektor pembinaan. Kan? Baik, tadi kita sudah cerita panjang tentang anak muda Fitri. Mungkin saya boleh mengalihkan sedikit kepada isu wanita. Amboi Rina. Wanita di Sabah ni dia memainkan peranan yang besar Ini dalam Fitri bangsa dapat kita. cakap. Ini Fitri dapat soal Sangat ni. penting. Rinanya. Sebelum Sebentar, dia ya. masuk pasal wanita, sangat penting wanita ni SBY. SBY ni mempengaruhi wanita ni mempengaruhi anak muda sebenarnya. Betul. Kalau mamanya bilang jangan kau undik, ada bagi undik tu. Okey, jadi dalam pandangan SBY sendiri, bagaimana melihat kekuatan dan pengaruh wanita ni dalam politik tempatan? Kita wanita ni memang hebat. Wanita ni melahirkan kita. Saya tambah. Kan, Fitri? Tangan yang menghayun buayan itu boleh menggoncang dunia katanya. Jadi dalam dia melahirkan kita menjaga anak, wanita masih boleh berniaga. Menjadi perniagaan yang hebat. Okey. Wanita masih boleh berpolitik. Menjadi menteri, menjadi orang-orang peranan penting dalam kerajaan. Pembuat Jadi sebenarnya dasar ini adalah peluang juga kepada wanita. Kan cuma tinggal lagi kita melihat lagi wanita-wanita yang berbakat perlu diketengahkan. ketengahkan. Dan juga bergantung kepada lokaliti dorang ataupun tempat dorang. Kan kesesuaian tempat dorang lah. Betul. Kan? Jadi kami di Kalabakan dan kadang-kadang saya juga bagi pandangan kepada wanita Sabah perlu ada program-program yang khusus lah untuk wanita-wanita ni. Termasuklah TVET wanita. Dan ini pun telah dilaksanakan di peringkat kita kan di wanita Sabah. Sebab wanita dilihat lebih konsisten sebagai pengundi tapi kurang terlibat sebagai pembuat keputusan ataupun dasar. Oh, berat. Jadi apakah langkah yang boleh diambil yang ditawarkan oleh UMNO ini untuk mengubah keadaan itu? Tidak juga Rina, ramai juga wanita terlibat. Kan lagi-lagi di sektor kerajaan, pegawai Mungkin kerajaan. kurang, maksudnya kurang terlibatan tu. Ingat wanita sentiasa betul lah. Jangan menyangkal. Okey, silakan. Okey, memang kita alu-alukan rasanya di negara kita ni di Malaysia dan juga di Sabah lah. Memang tidak adalah secara ketara sangat pilihan kasih jantina ni. Kan? Tidak ada ketara. Dan kita masih berasaskan kepada merit. Kan? Kalau memang dia boleh memberi pencapaian yang baik, kualiti kerja yang baik, tidak mengira tidak mengira jantina, gender kan, lelaki ke wanita. Betul. Tapi memang kita tahu wanita ni kelompok yang besar juga. Sepatutnya mungkin lebih banyak peluang lah. Peluang sekarang memang ada kan kepada wanita di Sabah, tapi mungkin perlu kita tawarkan lebih banyak peluang kepada wanita. Bukan dalam sektor kerajaan, tapi kita ingat ada juga sektor-sektor PKS kan, atau sektor perniagaan. Jumlah mereka di JLC juga perlu dalam yang membuat keputusan dan dasar perlu ditingkatkan.
kan. Okey. Okey, mungkin Cukup wanita itu ya. Nanti saya tambah, tenang. Kita kasih peluang dulu Fitri bertanya soalan masalah wanita ni. Okey, saya ada silakan soalan Fitri. panas juga untuk SBY. Masih lagi berkenaan dengan wanita ini sebenarnya SBY. Mungkin dalam konteks ekonomi tempatan, apa peluang yang SBY nampak untuk memperkasa wanita di luar bandar, terutamanya ibu tunggal dan suri rumah? Oh, memang panas nih. Saya menyokong wanita. Saya pencinta wanita sebenarnya. Wanita kita tahu dia wanita yang paling banyak di rumah. Dan hari ini salah satu peluang ekonomi ini tidak mestinya ada outlet di luar, Betul. Betul. kan. Jadi seperkara ini juga salah satu yang kita dapat daripada program kita turun padang. Saya di Kelabakan saya ada buat satu lagi program tadi Tegar untuk anak muda, kan. Satu program untuk khas untuk wanita Wadah. yang kita panggil Konco Nona. Ama. Ma. Ni tak boleh balik ni. Nona-nona ni. Konco Nona. Okey. Jadi dalam beberapa siri Konco Nona ada yang memang membangkitkan tentang isu peluang produk-produk yang mereka buat di rumah Okey. diketengahkan di pasaran. Okey. Apa kejaminan untuk produk-produk mereka buat banyak di rumah dorang. Bagaimana kita boleh membantu untuk pasarkan. Jadi Maksudnya mereka hanya perlu buat di rumah saja Produk semuanya. itu. Produk semua di rumah saja. kita tahu hari ini memang ekonomi gig Betul. Gig. sangat meningkat, kan. Shopee dan sebagainya, platform begitu banyak sekali, Betul. kan. Betul. Jadi wanita saya percaya dua perkara yang memang ada dua perkara yang mereka titik beratkan. Satu tentang pendapatan lah, Betul. membaiki keluarga dorang. Kedua perlindungan. Jadi kalau kita sebagai kerajaan, sebagai orang politik juga, dua perkara ni yang perlu kita beri kepada wanita. Kan bagaimana pendapatan macam tadi isu-isu PKS, bagaimana kita boleh membantu mereka dalam sektor pasaran. Kan jadi pendapatan dorang apabila ada permintaan yang banyak dengan saluran pemasaran yang bagus, pastinya ada permintaan meningkat. Betul. Dari segi perlindungan pula cabaran dalam ekonomi itu adalah salah satunya perkara yang kita perlu ketengahkan kepada mereka tentang isu-isu latihan. Kan, jadi isu latihan. Jadi agensi-agensi tertentu boleh memanggil wanita-wanita ini untuk meningkatkan level kemahiran dorang dan ini pastinya mempengaruhi produksi pendapatan dorang di rumah. Apa ni ialah isu sektor pembuatan PKS dorang di rumah. Ini baru satu cerita PKS, belum lagi sektor yang lain kan. Yang lain-lain juga saya boleh cerita lagi lanjut. Ya, baru sikit. Baru sikit. Tapi SBY percaya tak wanita dan anak muda ini boleh jadi game changer dalam PRN Sabah kali ini? Ini dua ni kalau bergabung memang akan merubah landscape politik Sabah. Kalau bergabung atas nilai, bukan bergabung atas emosi, kan? Kalau mereka bergabung atas nilai, saya yakin dan percaya nilai itu apa? Nilai itu kalau mereka melihat tentang jaminan politik yang matang, bukan politik perpecahan, lebih pada politik penyatuan, kan? Politik yang bukan bercerita tentang janji-janji kosong, bukan emosi berdendam nak jatuhkan si A, jatuhkan si B, kan? Saya yakin dan percaya anak muda dan wanita akan menjadi satu faktor utama atas nilai. Nilai yang percaya bahawa Sabah ni memang maju, boleh maju lebih baik daripada negeri-negeri lain dengan syarat ditadbir dengan nilai yang baik. Kan? Okey, SBY, kalau diberi peluang bentuk satu dasar khusus untuk wanita Sabah, apa fokus utamanya? Dasar. Orang bilang dari angan-angan menjadi betul-betul jadi realiti kan? Kalaulah manalah tahu kan. Selepas ini. Kita tahu dasar-dasar antara sekarang dasar sedia ada tentang kita ada Kementerian Wanita, kan? Mungkin perkara yang lain yang kita boleh lihat adalah jaminan jaminan wanita kehadapan lah, mungkin dasar yang lebih khusus kepada mereka ni. Mungkin ada 2-3 perkara lagi yang selain daripada
sektor wanita. Saya tak tahulah sama ada lelaki ni pun nanti bila wanita tambah banyak wanita dibela, lelaki pula terasa awin. Ya. Sebab begini, dalam sektor pendidikan contohnya, pendidikan tinggi. Mau tak mau, pelajar sekarang ni ramai tahu lelaki, ramai perempuan. Perempuan, betul. Kan? Lelaki tidak ada, tapi dengan adanya sekarang kita mengetengahkan pendidikan latihan kemahiran. Ini juga boleh membalancekan penglibatan lelaki. Kan? Jadi rasanya tadi wanita, saya yakin dan percaya juga bukan saja di sektor pendidikan yang biasa ini akademik, dasar untuk penglibatan wanita di latihan kemahiran. Sebab kita tahu hari ini yang ada punya kemahiran yang kompeten, kemahiran yang memang ternilai, kan? Menjamin pendapatan yang baik. Dan peluang kehadapan yang di Sabah ni bukan hanya sektor minyak dan gas, dalam sektor-sektor yang lain juga sangat-sangat berpotensi. Dan mudah-mudahan wanita tidak tertinggal kalau ada dasar yang jelas wanita dalam bidang latihan kemahiran. Kan? Dari segi pendidikan dan kemahiran, apakah langkah realistik yang boleh diambil bagi memastikan anak muda di Sabah ini boleh bersaing di era digital? Amboi. Ini dalam lagi kita sudah dari wanita. Nampak sudah berubah. Muka anak sudah jadi masuk ke pendidikan. Ya, silakan. Tadi sekarang anak muda dengan Pendidikan. anak muda Digital. pendidikan dan digital. Pendidikan dan digital. Ini juga satu perkara yang memang jadi tunjang kami ke lapangan. Memberitahu bahawa anak muda bukan sejak dalam bidang akademik hari ini. Kan? Komitmen UMNO daripada dulu memang meletakkan peluang pendidikan ni ataupun perkhidmatan pendidikan yang tertinggi. Kita tahu pendidikan ni sejak salah satu perkara utama yang merubah kehidupan keluarga. Betul. Kan? Dan saya yakin yang ada di sini pun hari ini dulu berlatar belakangkan keluarga yang miskin juga. Betul. Sebab pendidikanlah yang merubah kita. Betul. Dasar BN juga ketika itu juga merubah kita terhadap pendidikan. Kan memberi beasiswa tidak memilih bulu. Betul. Kan? Betul. Bukan orang yang ada koneksi yang boleh Dapat. peluang beasiswa. Betul. Dia keputusan akademik yang baik, memang latar belakang yang keluarga yang miskin juga boleh mendapat peluang yang sama. Jadi ini perkara-perkara yang kita kadang-kadang kita maklumkan kepada mereka. Tetapi hari ini bukan sejak akademik. Ada satu peluang yang baru juga, iaitu kemahiran. Dan kita memang menggalakkan anak muda ni terlibat langsung dengan latihan kemahiran. Dan macam tadi saya cakap tadi, salah satu faktor yang diutarakan anak muda ni tentang peluang pekerjaan. Betul. Dan kita pun ada maklumkan kepada ketua-ketua dorang ni di semua lokaliti yang kita jumpa. Satu, tolong senaraikan anak-anak muda yang ada di kampung, nama mereka dengan kemahiran yang ada. Kemahiran mereka yang ada. Supaya nanti contohlah ada peluang-peluang yang ada di kampung itu kita boleh berikan mengikut kemahiran yang ada. Kita sudah sort out siapa-siapa. Ya, dan kita juga boleh tawarkan kemahiran-kemahiran yang sesuai untuk mereka melanjutkan lagi. Kan di level yang lain. Itu tentang kemahiran. Dan digital juga satu lagi perkara yang sama. Kita tahu hari ini ramai anak-anak muda juga terlibat dengan influencer. Kan? Terlibat dengan perkara-perkara yang melibatkan digital. Kan? Dan hari ini di rumah pun boleh dapat duit melalui digital. Tetapi kita perlu guide juga anak-anak muda ni. Kadang-kadang dia ada bakat, tetapi sebab tidak tahu tentang lebih mendalam cara meningkatkan pendapatan contohnya melalui digital, inilah perkara-perkara yang perlu kita didakkan kepada anak-anak muda. Kan? Dan saya yakin dan percaya, biar mereka jauh duduk di kelabakan sana, dunia boleh mengenal suara dorang. Dengan adanya peluang digital hari ini. Adakah SBY melihat influencer-influencer ini sebenarnya memberi impact semasa pengundian nanti atau bagaimana? Pastinya. Kita tahu mereka sudah nama pun influencer. Dan ramai pengundi ini juga berada di tengah-tengah atas pagar. Kan? Dan saya yakin dan percaya influencer ni akan mempengaruhi orang-orang yang berada atas pagar. Dan kita dalam parti politik hari ini juga tahu perkara ini. Sebab kadang-kadang ada kita punya buat engagement dengan influencer-influencer.
Tetapi saya yakin dan percaya influencer juga ini, khususnya anak muda, influencer anak muda ini bukan pasal bayaran sebenarnya. Kalau pasal bayaran, mana bayaran tinggi dia ke sana, tidak. Nah. Saya yakin dan percaya influencer di luar sana juga sanggup menjadi influencer kepada parti-parti tertentu, sanggup mempromosikan parti-parti tertentu atas dasar kepercayaan mereka tentang dasar yang dibawa oleh parti tersebut. Dan Okey. ataupun tokoh politik yang approach diorang, yang mereka yakin dialah boleh membuat sesuatu di tempat mereka. Dan inilah kejaminan influencer mengikuti kita. Okey, Kan? soalan cepu emas sebelum saya serahkan soalan seterusnya kepada Fitri. SBY melihat adakah undi anak muda hari ini kepada parti atau melihat calon? Dia ini bergantung pada geopolitik di Sabah ni. Okey. Bergantung kepada geografi di Sabah ataupun lokasi politik. Berbeza-beza memang. Pedalaman atas berbeza, pedalaman bawah berbeza, pantai barat, pantai timur, kan. Macam di tempat kami ni, faktor parti pun sangat mempengaruhi juga. Kan. Masa yang sama ada beberapa peratus juga faktor calon. Betul. Jadi kalau faktor calon digabungkan dengan faktor parti, memang sangat molek untuk menang. Tetapi untuk mencari yang sempurna tu memang sangat susah. Semua parti pun saya yakin dan percaya untuk mencari calon sempurna, Memang tidak ada. calon sesuai ada. Tapi calon sempurna bukan senang sebenarnya. Mungkin Kan. hanya ada di sempurna. Calon sempurna. Di sempurna pun susah mencari calon sempurna. Kan? Okey, SBY tolong Ketua Penerangan UMNO Negeri Sabah. Bagaimana menjelang PRN kali ini UMNO Sabah merancang untuk mendekati pengundi muda dan juga wanita secara efektif? Nama pun penerangan. Salah satu yang kita aktifkan ini memang program-program digital. Podcast, program-program sosial media, cyber trooper. Ini semua parti pun tahu, kan. Tapi kalau saya punya pandangan, anak muda hari ini lebih suka mendengar sesuatu yang baik. Kan, macam kata muak tadilah. Kalau kita terlalu banyak cerita-cerita negatif, cerita-cerita kesalahan orang, kan, si A salah, si B salah, kan, ini dulu salah. Sebab anak muda ni sudah melalui proses kematangan politik, melalui peristiwa penilaian 2018. Kan? 2018, 2020. 2018 bermula hingga 2020. Kan? 2018 tu dah kata mau try. Tapi apabila diberi peluang kepada parti yang menjanji banyak, kan, dan tunggu-tunggu tak juga dapat. Nah, pergi lagi 2020 di Sabah. Tukar Kan? lagi 2020 pula. Jadi perkara-perkara ini yang saya yakin dan percaya anak-anak muda menggunakan peluang digital ini, dan kita gunakan peluang digital ini untuk approach anak-anak muda ini dengan mengetengahkan satu nilai-nilai baik bangsa nasional. Kan? Memang kita mau tahu juga perkara-perkara yang salah di pihak sana buat. Kan? Tetapi anak muda saya yakin dan percaya mau tunggu apa bangsa nasional punya tawaran. Kan? Untuk merubah negeri Sabah ni. Dan mereka ada keyakinan Sabah. 1994 apabila mula kerajaan Barisan Nasional memerintah Sabah sehingga 2018. Dan saya suka menggunakan inilah zaman emas rakyat Sabah. Dan kita tahu tempo inilah rakyat Sabah memang hidup makmur. Betul. Mencari pendapatan mudah, mencari duit melalui perniagaan kecil senang. Kan, memang tidak ada masalah. Tetapi macam kita cakap, apabila kita hidup tenang, pastinya ada ujian. Dan ujian itu datang pada tahun 2018. Sana fitnah, sini fitnah. Mau try. Jadi 7 tahun selepas 2018, 2025, saya yakin dan percaya anak-anak muda sudah mencari sesuatu yang betul sudah ni. Jangan tidak mau try sudah ni. Mau cari tim yang bagus sudah ni. Sudah Kan? matang ya dari 2018 ke 2025. Ya, kenapa anak muda contoh ambil bola IPL lah, fit. Kenapa dong suka Manchester, Chelsea, Liverpool, Saya kan? Liverpool lah. Sebut je Arsenal lah.
Manchester City. Sebab ini pasukan-pasukan yang sudah memang ada track record yang bagus. Betul. Kan? Mana tahu mana mau pilih pasukan-pasukan yang baru-baru ni, Sunderland kah, kan? Wolverhampton yang belum ada track record. Betul kan? Betul. Jadi memilih sesuatu tu mesti yang ada track record. Membeli barang pun kita mencari okey kan ni, okey barang ni. Betul kah? Sama lah parti. Kan? Mencari track record yang bagus dan pastinya yang ada track record Barisan Nasional lah. Okey, nampak sangat relate dengan soalan yang seterusnya yang akan saya kemukakan ni. Dah mati. Apakah ciri-ciri calon anak muda yang mau dilihat sebagai pemimpin pada kali ini? Ciri-ciri calon Ya, dari Anak kalangan muda. anak muda, wanita ataupun Sebab secara SBY selalu keseluruhan. turun padang dan SBY selalu berjumpa dengan anak Atau- muda. Mungkin anak-anak muda ada berikan satu ciri yang Satu macam guideline Ya, lah. satu guideline yang maksud siapa yang diorang mahu ni? Ciri-ciri. pemimpin yang disukai anak muda. Yang Satu, kita pun tahu anak muda wanita yang mudah didekati. Kan? Rajin turun padang, mendengar masalah dorang dan memberi solusi. Kan? Mendengar, bertindak dan memberi solusi. Bukan siap mendengar tapi ada solusi. Ini antara perkara-perkara yang memang idaman anak muda dan wanita. Pemimpin yang boleh mendengar keluhan mereka, pemimpin yang boleh memberi harapan kepada mereka, pemimpin yang boleh memberi solusi kehidupan keluarga dan persekitaran orang dan bertindak baik. Kan? Jadi ini pastinya anak-anak muda dan wanita mau pemimpin yang begini. Anak muda dan wanita mau yang boleh membawa suara mereka ke atas. Kan? Bukan sejak mendengar saja, tapi boleh membawa suara mereka ke atas. Dan kalau dalam konteks hari ini, membawa suara mereka ke Dewan Undangan Negeri dan boleh merubah isu-isu dorang di tempat dorang. Dan ini satu calon yang sangat-sangat diidamkan oleh dua kelompok besar ini, anak muda dan wanita. Bukan faktor handsome, bukan faktor berapa beratnya, tidak. Itu faktor kedua ya. Hah? Itu faktor kedua. Itu faktor yang orang jumpa yang penting apabila orang suka gembira dengan kita ni, pemimpin ni, memang orang akan pesan akhirnya. Dia bilang SBY jaga kesihatan, kan? Jaga fit. Maksudnya orang suka kita, sebab itu orang bagi nasihat sama kita. Ya, betul. Tapi kalau dia tak suka kita, pedulilah kau kan. kenapa kau handsome boy ni? Kenapa lah kau handsome kan? Adakah SBY melihat ada perbezaan corak kempen antara PRN dulu dengan PRN yang kali ini oleh UMNO BN ni? Oh iya. Memang merubah lah. Kita tengok hari ini Barisan Nasional pun hampir ke seluruh negeri Sabah. Alhamdulillah. Program-program pun sudah sangat baik. Dan saya boleh katakan Barisan Nasional sudah bermula lebih awal. 2 tahun lepas kita sudah mula start kan. Gerak 17. Radu tetap radu. Betul. Sekarang ada lagi program-program lokaliti di tempat masing-masing. Betul. Ada apa ni program galau, malam galau. Betul. Kan ada tempat kami tegar di tempat-tempat lain dan pastinya ini program-program yang memang berbrandingkan untuk anak-anak muda kan ini pastinya program-program yang bersifat fresh dan kita tahu orang di luar ni orang awam anak muda khususnya dan wanita-wanita muda khususnya memang suka benda-benda fresh dia tidak mau lagi yang konservatif style ni Betul. Ya, betul. kan malam bersama pemimpin dan memang sudah begini ni nama-nama. Dah sudah ni. Kan betul. Branding, design pun tengok lain sekarang. Ditambah lagi AI. Betul. Dan hari ini kalau kita tengok AI ni memang boleh saya katakan Barisan Nasional yang mendahului banyak AI sekarang. Kan BN Beats kan Betul. dengan banyaklah lagu-lagu baru. Kalau adalah carta lagu politik mingguan, saya boleh katakan BN antara yang terbaik lah sekarang ni. Setiap satu program ada masuk lagu carta. baru. Betul. Jadi SBY kalau diberi peluang untuk bercakap terus dengan semua anak muda dan wanita di Sabah, apa mesej utama yang SBY ingin sampaikan menjelang PRN kali ini? Mungkin boleh tengok kamera secara Yang tengah boleh yang tengah. Ni, okey. Kepada anak-anak muda dan wanita. PRN Sabah ni adalah peluang untuk kita memilih kerajaan baru. Dan macam saya cakap tadi, kita perlukan kestabilan politik. Kita perlukan kemakmuran untuk memastikan ekonomi berkembang baik.
Apabila ekonomi berkembang membaik, pastinya banyak peluang-peluang, bukan siap peluang pekerjaan, banyak peluang-peluang lain yang akan ikut sekali. Dan untuk mencapai benda-benda ini, kita perlukan kerajaan yang berpengalaman ataupun parti yang berpengalaman. Dan itu pastinya ada pada Barisan Nasional. Kan Barisan Nasional daripada dulu hingga hari ini, kalau kita tengok track recordnya sangat baik. Di Sabah saja banyak perkara-perkara yang dulu dibuat Barisan Nasional 2018 sehingga 2018 masih kekal hari ini. Betul. Dan ada juga perkara-perkara yang kita lancarkan tahun 2018 tergendala sehingga hari ini sebab itulah tadi kerajaan-kerajaan sebelum ini tidak mempunyai pengalaman yang baik. Mungkin tidak mempunyai pasukan yang baik. Betul. Dan saya merayu kan kepada semua anak muda dan wanita. Kembalilah memberi kepercayaan kepada kerajaan kepada parti Barisan Nasional, dan ini satu-satunya parti, bukan pasal dia parti yang sudah lama, kan itu juga usia, tapi dia memang mempunyai pasukan yang baik dan mempunyai sistem yang baik dalam parti sehingga kan melahirkan kepimpinan yang boleh membuat kerja di kerajaan yang sangat baik, kan? Dan kita tengok sendiri di Kerajaan Perpaduan Madani di Semenanjung, ramai menteri, tapi menteri-menteri daripada Barisan Nasional antara yang sangat-sangat menonjol. Dan saya yakin dan percaya di Sabah pun sama. Kalau diberi kepercayaan dan calon-calon yang akan ke depan ini, saya yakin Barisan Nasional akan mengetengahkan satu pasukan calon yang boleh mentadbir kerajaan negeri Sabah ke depan ini. InsyaAllah. Kan? Jadi sekali lagi kepada wanita dan anak muda, pilih kami, pilih biru Barisan Nasional. Okey, akhir sekali lah. Kalau SBY boleh merumuskan dalam satu ayat, apa arti sebenar suara anak muda dan wanita bagi masa depan negeri Sabah khususnya? Suara anak muda, suara wanita perlu bersatu. Saya yakin kalau kita satu hati, satu perjuangan, apapun kita boleh hadapi cabaran kehadapan. Wanita, anak muda perlu bersatu dengan atas nilai yang sama, iaitu nilai kepercayaan kepada sistem yang sangat-sangat sudah teruji. Betul. Kempen lagi lah. Kalau teruji, siapa lagi? Kan? Kan, teruji mesti Barisan Nasional. Itu dia. Terima kasih Rasanya, kita jumpa kepada Tuan Samsudin Yusof selaku Ketua UMNO Bahagian Kalabakan, juga merupakan sebagai penolong Ketua Penerangan UMNO Negeri Sabah, sudi hadir ke podcast Kali Ketuk hari ini, berkongsi aspirasi untuk anak muda dan juga wanita sempena PRN pada kali ini. Terima kasih. Terima kasih Fitri, terima kasih Rina. Sekali Ketuk. Dan bagi pihak kru penerbitan podcast Sekali Ketuk, kita ingin mengucapkan sekali lagi terima kasih, dan kita akan jumpa lagi di lain masa, di lain episod yang akan datang. Kalau bukan hari ini, bila lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan di sini, bila lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.